Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira an-nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasan ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dilalata ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, melimpah kurnianya dapat lagi kita bersama-sama bermudzakarah pada malam ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan bincang satu bab yang baru atau satu fasal yang baru, iaitu satu fasal mengenai ijtihad. Ala kulli hal, sebelum kita masuk kita ulang sedikit apa yang telah kita bincangkan sebelum ni dengan sedikit pembetulan mungkin. Sebelum ni kita sebut wa fil mudawwar di dalam matan, wa fil mudawwar kal bi'ri dhira'ani umqa wa dhira'un arda. Cara untuk kita tahu satu-satu bekas yang berbentuk bulat seperti perigi contohnya, cara kita nak tahu dia tu dah cukup 2 kul lah ialah dengan kita tengok cara dia ialah sebagaimana disebut oleh syekh kita, dhira'ani umqan. Dhira'ani umqan, 2 hasta pada sudut dalam. Contoh kita sebut sebelum ni, ini perigi di dalam ni 2 hasta. Cuma 2 hasta itu kita sebut sebelum ni 2 hasta bukan tangan orang biasa, tapi 2 hasta dengan kiraan ahli ataupun tukang kayu. Satu hasta orang biasa, satu hasta tukang kayu, satu hasta tukang kayu bersamaan, satu hasta 1/4 tangan orang biasa. Jadi kalau 2 hasta tukang kayu bermakna 2 hasta setengah bagi kiraan tukang kayu. Jadi kesimpulannya 2 hasta setengah pada sudut umqan, sudut dalam. Adapun pada sudut ardan, lebar daripada sini ke sini, sini ke sini, itu lebar. Disebut dalam kitab wa dhira'un ardan, 1 hasta. Cuma 1 hasta kat sini. Adakah 1 hasta tangan orang biasa ataupun 1 hasta tukang kayu? Okey. Jadi saya muskil kat situ sebelum ni. Saya tengok kitab, dia tidak sebut secara jelas pada sudut lebar itu 1 hasta tukang kayu ataupun 1 hasta tangan orang biasa. Cuma dalam Bisyarah Karim disebut wa zira'u yadi wa zira'u yadin ardan, disebut yadin ardan. Dan saya tanya Habib Ali Baqir hafizahullah, baru ni saya pergi majlis dia, Habib sebut zira'un ardan maknanya zira' iaitu zira' tangan orang biasa. Jadi pada sudut umqan, 2 zira' umqan tu iaitu zira' najjar, iaitu zira' tukang kayu. Adapun pada sudut lebar, 1 zira', 1 hasta tangan orang biasa. Wallahu alam. Kalau sahabat-sahabat kita jumpa nas, sila kongsi. Ini kita sambung bab baru, fasal baru mengenai ijtihad. Okey, kita baca matan, kemudian kita baca matan dalam bahasa Melayu pula. Faslun fil ijtihadi. Idza ishtabaha alaihi tahirun bimutanajjisin ijtahada wa tatahhara bima dhanna taharatahu walau a'ma. Wa idza akhbarahu bitanajjusihi thiqatun wa bayyana as-sababa wa kana faqihan muwafiqa i'tamadahu. Selesai kat situ. Matan dalam bahasa Melayu kitab ni, Muqaddimah Al-Hadramiyah ni. Fasal bab ijtihad. Apabila terkeliru seseorang mengenai air suci dengan air yang terkena najis, hendaklah ia berijtihad. Jika ia merasakan suci selepas ijtihad itulah, maka bolehlah bersuci dengan air tersebut walaupun dia seorang yang buta. Mana kena ijtihad juga walaupun buta. Jika seseorang memberitahu tentang kenajisan air sedangkan dia adalah orang yang boleh dipercayai, mana orang yang beritahu tu orang yang boleh dipercayai dan dapat menerangkan sebab-sebabnya, atau dia seorang faqih dalam bab air inilah,
yang diterima pandangannya, maka wajib untuk berpegang dengannya. Itu dalam bahasa Melayu. Okey, kita syarah. Okey, bismillah. Faslun fil ijtihad, satu fasal bab ijtihad. Ijtihad kat sini lebih khusus lah, bukan maksud ijtihad ulama mujtahidin. Maksud ijtihad kat sini ialah badlul majhud fi tahsilil maqsud. Ijtihad bermakna badlul majhud, kita kerahkan segala tenaga kita untuk mencapai satu tujuan. Makna kat sini dengan makna ijtihad dekat dalam ilmu usul fiqh samalah, badlul majhud fi tahsilil maqsud. Kita kerahkan segala tenaga kita untuk capai satu maksud. Okey, tengok dia punya perbahasan. Idza ishtabaha alaihi tahirun bil mutanajjisin ijtahada wa tatahhara bima dhanna taharatahu walau a'ma. Allah Rabbi. Bila mana seseorang tu meragui ataupun syak. Mana tadi? Tak terjemah lagu mana? Allah. Apabila terkeliru seseorang mengenai air yang suci dengan air yang terkena najis. Jadi apabila terkeliru seseorang itu antara air yang suci dan juga air yang mutanajis, maka hendaklah dia berijtihad dan dia gunakan air yang dia sangka air itu bersih selepas ijtihad. Okey, itu secara ringkas. Jadi maksud dia apa? Contoh, saya ada dua bekas. Ini satu bekas, lepas tu satu bekas yang lain. Tak. Daripada dua bekas ni, saya yakin salah satu tu bersih dan saya yakin salah satu tu najis. Saya yakin salah satu tu dah najis. Contohnya anak saya kencing dalam tu. Cuma anak saya kencing yang mana? Yang ini ataupun yang ini? Kalau yang ini jelaslah ni najis, kita buang. Ataupun yang ini, maka ini najis. Yang ini kita guna untuk bersuci, yang ini kita buang. Masalah sekarang ni apa? Kita syak. Kita ragu-ragu. Yang mana bekas yang anak kita kencing tadi tu? Yang ini ataupun yang ini? Itu. Kalau yang ni kita buang, kita guna yang ni tak? Tapi kita syak. Yang mana air yang anak kita kencing di dalamnya. Itu masalah dia. Tak? Okey. Ataupun kita keliru antara debu. Kita ada dua debu. Debu A dengan debu B. Kita yakin salah satu debu itu kena najis. Salah satu lagi bersih. Bila nak tayamum kena guna yang bersih. Mana yang bersih? Ini ke yang ni? Kita syak. Jadi perlu kepada ijtihad. Ataupun kita syak antara air bersih lagi boleh membersihkan, air mutlak dan juga air musta'mal. Contoh ni air musta'mal, air yang telah digunakan untuk bersuci. Maka tak boleh nak bersuci kali kedua, air musta'mal. Salah satu lagi air tahur, air mutlak. Jadi air musta'mal kita tak boleh buat wuduk, air mutlak kita boleh buat wuduk. Sekarang kita syak mana air musta'mal, mana air mutlak. Tak. Jadi dalam beberapa gambaran yang saya sebut ketika itu wajib seseorang itu berijtihad. Wajib berijtihad. Wajib berijtihad untuk cari yang mana bersih daripada debu, daripada air. Tak, yang mana tahur, yang mana musta'mal. Gambaran ketiga. Wajib berijtihad. Wajib berijtihad tu pula dengan syarat. Wajib berijtihad dengan syarat. Apa syarat dia? Dalam Manhajul Qawiyyin sebut indaqal waqt. Kalau waktu tu sempit. Mana waktu tu nak keluar waktu sangat dah. Tak. Kita ijtihad lah. Nak cari air lain tak sempat dah. Air depan mata kita je yang ada. Tak. Waktu tu kita ijtihad. Daripada ijtihad tu kita guna air yang kita sangka zan bersih. Syarat yang kedua untuk wajib ijtihad ialah kita tak ada air lain dah. Yang ada depan kita air A dengan air B. Satu bersih, satu najis. Cuba tak tahu hak mana bersih, hak mana najis. Tapi kalau ada air lain, air dalam kolah rumah kita ada, air masjid ada, air tuan drum ada. Ketika itu tak wajib ijtihad. Kita gunalah air yang ada kat belakang tu yang yakin bersih.
Yang dua ni tak payahlah guna. Tak. Jadi mesti yang kedua untuk wajib ijtihad, mesti tidak ada air lain dah, tidak ada debu lain dah untuk kita buat tayamum. Tu je dua debu tu je. Debu A dengan debu B. Ataupun yang ketiga, syarat untuk kita wajib ijtihad ialah kita terdesak untuk makan benda najis. Contoh ada depan kita dua binatang lah. Satu disembelih, satu tidak disembelih. Dan kita tidak ada makanan-makanan lain dah untuk kita boleh makan. Dan kalau kita tak makan pula benda yang ada depan kita ni, maka kita mati. Waktu tu wajib kita makan. Cuma nak makan yang mana? Sebab ada salah satu yang disembelih, salah satu lagi tidak disembelih. Yang tak disembelih najis, yang disembelih boleh kita makan. Ijtihad. Ijtihad, perhatikan hak mana rasa macam disembelih, kita pun ambil yang tu makan. Okey. Itu 3 syarat yang disebut dalam Manhajul Qawim. Ya Rabbi. Lama dah 3 minggu batuk. Yang keempat, syarat lain yang disebut dalam Basyarul Karim. Syarat yang keempat untuk dikatakan wajib ijtihad, air yang ada depan kita tu kita tak boleh nak gabungkan dan kita tak boleh nak gabungkan. Dengan mana kalau air depan kita tu, air A dengan air B, kita syak hak mana najis, hak mana bersih, tak? Tapi air A satu kullah, air B satu kullah juga. Satu najis, satu bersih. Kalau kita gabung dua air ni, tak, jadi dua kullah dan menyebabkan tidak ada perubahan, maka air itu akan jadi bersih. Ketika itu tak wajib ijtihad, malah kita gabung sahaja air itu, maka jadi bersih balik. Kita pun berwuduk. Okey. Jadi air yang depan kita ni, contoh air A kurang daripada satu kullah, air B pun kurang daripada satu kullah. Jadi kalau gabung pun tak cukup dua kullah lah. Yang tidak boleh mengembalikan air itu kepada bersih. Okey. Itu berapa? 4 syarat yang disebut dalam kitab inilah. Siapa sekali benda yang disebut dalam Allahumma salli ala Muhammad dalam Basyarul Karim. Okey. Selain daripada itu, hukum dia harus kita berijtihad. Kalau tak cukup 4 syarat ni. Contoh, tadilah kita ada 2 air. Mana satu lagi bekas? Sekejap. Okey. Bismillah. Kita ada 2 bekas. Bekas A dengan bekas B. Tak. Salah satu najis, salah satu bersih. Tak tahu hak mana bersih, hak mana najis. Tapi dalam masa yang sama kita ada air paip kat kolah, dekat dalam bilik air. Air kat dapur pun ada. Tak? Air kat depan rumah pun ada. Waktu tu ada pilihan lain untuk kita berwuduk selain daripada guna salah satu daripada 2 air ni. Waktu tu harus kita berijtihad. Manakala kita nak berijtihad juga, hak mana sebersih antara 2 ni tidak ada masalah. Dan kita tak guna air-air yang ada yang berlambut-lambut kat keliling rumah kita, tidak ada masalah. Boleh kita berijtihad, harus, tak wajib. Ataupun waktu masih luas, memanglah rumah saya tak ada air lain dah, 2 ni je ada air. Tapi baru masuk waktu Zuhur, tak wajib saya berijtihad ketika itu. Sebab apa? Kemungkinan pada pertengahan waktu Zuhur ada air lain selain daripada 2 air ni. Air pahit ke, air kolah ke. Itu. Ataupun 2 air tadi tu kalau digabungkan dalam satu bekas, cukup 2 kullah, yang akhir sekali menyebabkan najis ataupun perubahan pada air. Mungkin ada pada salah satu, tak kembali kepada asal balik air tu. Tak. Ketika itu harus kita berijtihad, tidak wajib. Jadi ijtihad ni ada kala harus, ada kala wajib. Okey. Wajib dengan 4 syarat lah. Harus kalau gugur salah satu syarat. Okey. Bila mana seseorang tu dah berijtihad, tak, sama ada wajib ijtihad ataupun harus ijtihad, maka wa tatahhara bima dhanna taharatahu. Dia ijtihad dan dia kena guna air yang dia sangka itu bersih. Tu. Dengan alamat-alamat lah yang menunjukkan salah satu daripada 2 bekas itu air yang bersih. Contoh 2 bekas ni. Tak. Okey, salah satu masuk najis, salah satu bersih. Saya yakin ni salah satu masuk najis, salah satu bersih. Saya pergi dekat air ni.
Saya cium. Mungkin sini bau dia bau najis sikit, bau air kencing. Ataupun saya tengok penutup dia. Mungkin penutup ni bergetar. Bergetar tu mana kesan bau masuk najis tadi sikit. Tak. Ataupun kesan daripada anak kita datang kencing situ terlanggar sikit kat sini. Maka sini boleh kata sebagai najis. Ataupun alamat-alamat yang lain. Contoh dekat bekas ni, tak, keliling bekas ni ada tapak kaki anjing. Tu. Tak, dari situ kita boleh hukum ini dah najis. Tu tanda-tanda lah. Ataupun air kat sini, kita tengok air dalam tu dia bergelora. Tu baru masuk air kencing tu. Tak, baru masuk air kencing anjing ke, baru masuk air kencing anak kita ke. Jadi ada tanda-tanda yang menyebabkan kita boleh hukumkan ini sebagai najis dan ini sebagai bersih. Okey, bila kita dah hukumkan dengan alamat tadi, maka kita pun ambil air yang bersih ni, kita pun berwuduk. Kita pun apa? Berwuduk. Kita pun mandi wajib dengan air ni. Kalau kita nak minum, maka kita ambil air ni, kita minum. Lagu tu. Dah tak? Okey. Jadi mesti selesai situ. Okey, selesai. Falau hajama wa tatahhara bi ahadil mushtabihaini lam yasih. Lian al-mabna al-ibadah ala nafsi al-amr wal istinad ila aslin aw dhannil mukallaf wa la dhanna lahu. Wa amma aslu taharati fa a'radu anhu fi hadzal bab. Okey. Kalau seseorang tu hajam ni pergi pada dua bekas air ni, tak, terus dia berwuduk dengan air ni tanpa dia ijtihad dulu, maka ketika itu saya sebut lam yasah, tidak sah wuduk dia tu, sebab dia tidak ijtihad. Begitu juga ijtihad tapi tidak ada alamat yang menunjukkan ini bersih ataupun ini bersih. Kalau dia ijtihad tapi tidak ada alamat yang menunjukkan ini bersih ataupun ini bersih, ketika itu juga tidak sah wuduk dia. Jadi kalau dia hajam, iaitu dia pergi terus wuduk dengan air bekas A, tak, tanpa ijtihad, maka tidak sah wuduk dia tu. Kalau mandi wajib, tidak sah mandi wajib dia tu. Sebab lianna mabnal ibadah ala nafsil amr. Sebab ibadat ni terbina atas nafsil amr, atas realiti. Atas realiti fil waqi'. Wal istinad ila aslin, dan juga disandar kepada asal ataupun dhannil mukallaf. Kita ambil kat sini lah, au dhannil mukallaf. Ibadat terbina atas dhannil mukallaf. Jadi kat sini kita sebut ibadat terbina atas dhannil mukallaf. Jadi dhann tu berat belah 90%, 80%, perasaan dalam hati. Tu dhann. Jadi ibadat nak sah mesti terbina atas dhann paling kurang. Jadi saya dhann, saya berat sangkaan saya yang mana bersih, yang ni ke yang ni. Saya tak ijtihad tadi. Jadi tidak ada rasa dhann itu. Terus datang, terus berwuduk guna air ini ataupun air ini. Waktu tu tidak sah. Sebab apa? Sebab ibadat terbina atas dhannil mukallaf. Mesti dhann dulu. Yang ni bersih. Aku sangka yang ni bersih. Sebab apa aku sangka yang ni bersih? Sebab aku tengok tadi anjing ada kat keliling ni. Ataupun air dia bergetar. Ataupun bau dia agak busuk. Ataupun warna dia agak kuning. Tanda-tanda yang menunjukkan dalam ni ada air kencing. Tu. Okey. Selesai kat situ. Okey. Wal ijtihad syurutun arba'ah. Dan bagi ijtihad itu ada 4 syarat. Dalam Bishar Karim sebut wali jawazil ijtihad. Bagi harusnya ijtihad itu ada 4 syarat. Bagi keharusan ijtihad itu ada syarat-syarat, bukan 4. Dalam kitab Manhajul Qawim sebut 4 syarat. Dalam Bishar Karim dia sebut sampai 6. Disebut sampai 6. Kita baca sampai 6 lah. Jadi syarat pertama, syarat keharusan ijtihad yang pertama ialah ayyakuna likulli minal mushtabihaini aslun fit tathhir wal hil. Hendaklah setiap satu daripada benda yang kita keliru itu ada asal pada sudut membersihkan dan juga pada sudut halal. Tu.
Contoh apa tadi? Inilah. Tak. Ini asal dia ialah dua-dua air. Bila air ni ada, memang dia tu asalnya boleh membersihkan, boleh kita buat wuduk, boleh kita mengangkat hadas kecil, hadas besar. Jadi dia ada asal pada membersihkan. Cumanya lepas tu datang satu perkara yang menyebabkan salah satu daripada air ni tak boleh kita buat wuduk. Contohnya masuk najis dalam bekas A ataupun B. Tu. Ala kulli hal, dua-dua bekas air ni yang kita keliru ni, hak mana sebersih ni, dia tu ada asal fit tathhir. Apa asal fit tathhir? Ada asal pada sudut membersihkan. Bersihkan apa? Bersihkan najis lah, ataupun bersihkan hadas besar, hadas besar, hadas kecil. Okey. Dan juga ada asal pada hil. Terang satu-satu. Falau ishtabaha ma'un bi ma'i wardin. Bukan ma'i wirdin bukan air wirid. Ni air apa tu, ward. Air bunga mawar. Okey. Au tahirun bi najisil ain fala jtihad. Maka bila kita keliru antara air kosong dengan air mawar. Ni. Dua bekas ni, satu air kosong, yakin satu air kosong. Satu lagi kita yakin air mawar. Cuma hak mana air kosong, hak mana air mawar, kita tak tahu. Tak. Ketika itu tak boleh ijtihad. Sebab apa? Sebab salah satu daripada dua air ni ada asal fit tathhir. Salah satu yang lain tidak ada asal fit tathhir, iaitu air mawar tidak ada asal fit tathhir. Okey. Begitu juga kalau keliru antara air yang bersih dan juga najis, ain. Contoh bekas A dengan bekas B. Satu tu air, mana air yang boleh membersihkan lah, air mutlak tu. Satu lagi air kencing. Satu lagi air kencing. Cuma air kencing tu rupa dia dah macam air biasa. Mungkin sebab kita tinggal lama, tak? 2-3 bulan air sekali. Air kencing 2-3 liter tu dah jadi macam air biasa pada sudut bau, rasa dan warna. Tak? Tapi kita yakin salah satu daripada bekas ni ialah air kencing, mana najisul ain, bukan mutanajis. Ketika itu tak boleh kita berijtihad. Sebab apa? Air kencing tidak ada asal untuk membersihkan. Air kencing tidak ada asal untuk membersihkan. Okey. Begitu juga kalau apa tu, depan kita tu ada 2 ekor binatang. Tak. Satu anjing. Dia dua daging lah, mudah ceritanya. Daging, satu daging anjing, satu daging lembu. Tak. Dah dicampurkan. Dah dicampur, dah dipotong, dua-dua dipotong, tak. Lepas tu digabung dengan satu bekas. Boleh tak kita ijtihad? Tengok ni gaya macam daging apa tu, lembu, dengan dalil sekian dengan alamat tanda sekian. Lepas tu kita ambil daging lembu tu, kita makan. Ketika itu tak boleh ijtihad. Sebab apa? Sebab ketika itu salah satu daripada dua daging itu ialah tidak ada asal fil hil. Mana anjing dengan babi ni asluhu najasah. Bukan asal dia bersih. Seperti kambing, asal dia bersih. Tak, kalau tak kena gaya baru jadi najis. Jadi bangkai ke kena langgar baru jadi najis. Jadi asal dia bersih. Berbeza dengan anjing dan babi, asal dia najis. Asal dia najis. Jadi tidak ada asal fil hil bagi anjing. Jadi kalau daging lembu bergabung dengan daging anjing, kita tak boleh makan. Kita tak boleh ijtihad untuk cari daging lembu tu, tak boleh. Sebab salah satu daripada dua daging itu tidak ada asal fil hil. Berbeza kalau dua-dua tu ada asal fil hil. Contoh satu daging lembu yang disembelih, satu lagi daging lembu yang tidak disembelih, digabung. Dua-dua tu ada asal fil hil. Tak, cuma datang pada daging yang kedua ni haram mendatang, baru datang sebab tidak disembelih. Ketika itu kalau digabung, kita boleh ijtihad untuk cari apa tu, daging yang bersih. Wallahu a'lam. Okey. Jadi kalau tak boleh berijtihad, contohnya pada kekeliruan kita pada air tadi apa? Air
air biasa dan juga air mawar, maka kita nak buat lagu mana? Disebut dalam kitab ni, bal yutlifu ahadahuma wa yatayammam. Jadi kalau air mawar dengan air biasa, tak boleh nak berijtihad tak? Sebab air mawar tidak ada asal fit tathhir. Maka macam mana kita nak buat? Kita rosakkan salah satu daripadanya. Kita apa tu? Tuang air ni. Tu bila tuang air ni, terus kita bertayamum. Okey. Apa tadi? Ataupun kita keliru antara air dan juga air mana tadi? Semula. Okay, kalau keliru itu berlaku antara air biasa dengan air kencing. Hak mana air biasa, hak mana air yang masuk air kencing. Bukan air kencing, air kencing la aslalahu fi tathhir, maka tak boleh masuk dalam bab ijtihad ni. Jadi satu air, satu lagi air yang masuk air kencing. Jadi ada asal fi tathhir, cuma bila masuk air kencing tak boleh lah kita nak buat berwuduk. Tak. Okey. Ketika itu nak buat lagu mana? Satu air kita yakin bersih, satu air kita yakin dah masuk najis. Jadi maka jadi najis. Kita buat yutlifu ahadahuma wa yatayammam. Kita buang salah satu. Tu. Kita buang air ni contoh. Buang semua sekali, tinggal satu air je. Lepas tu kita tayammum. Okey. Au ma'un bi nahwi ma'i wardin. Ataupun kita keliru antara air dan juga air mawar. Hak mana air mawar. Air mawar tak boleh buat wuduk, air boleh kita buat wuduk. Ijtihada li nahwi syurb la lit-tuhur. Ketika itu kita boleh ijtihad. Cuma ijtihad untuk minum. Untuk minum. Hak mana kita nak ijtihad, lepas tu kita nak minum air apa? Air kosong lah. Tu kita ijtihad untuk kita minum. Tak boleh ijtihad untuk wuduk sebab kita sebut dah tadi. Air mawar tidak ada aslun fit tathhir. Tidak ada aslun fit tathhir, maka tidak cukup syarat. Jadi kita ijtihad antara air mawar dan juga air biasa itu untuk kita minum. Tu. Okey. Contohlah kalau saya ijtihad, maka saya putuskan dengan beberapa alamat, ini air bersih, ini air mawar. Ketika itu menurut Imam Ramli, boleh saya gunakan air ini yang saya sangka sebagai air bersih ini buat wuduk. Air mawar saya tak payah buat wuduk. Tu. Tapi di persoal tadi kamu sebut tak boleh berijtihad untuk buat wuduk. Air bersih dengan air mawar tak boleh kita berijtihad untuk buat berwuduk. Boleh ijtihad untuk minum sahaja. Sebab apa? Sebab air mawar tidak ada aslun fit tathhir. Lepas tu kamu sebut pula selepas tu, kalau ijtihad tiba-tiba rasa sangkaan belah berat dengan beberapa alamat mengatakan ini air dan kita nak buat minum. Bila minum sikit ada baki air, Imam Ramli sebut air ni kita boleh buat wuduk. Tak. Kita nak i'tirad Imam Ramli. Imam Ramli jawab apa? Imam Ramli sebut id yughtafaru fi syai' tab'an ma la yughtafaru fihi maqsuda. Sebab dimaaf pada sesuatu itu bila dia mengikut. Dan tidak dimaaf pada sesuatu itu kalau benda tu maqsuda, tujuan asal. Gua nak terang tak tahu mana nak terjemah. Ala kulli hal kita sebut lagu ni. Saya berwuduk dengan air ini. Air yang saya sangka inilah air, bukan air mawar. Tak. Wuduk saya itu tabak, mengikut. Mengikut kepada apa? Mengikut kepada ijtihad saya untuk minum tadi. Jadi asal saya ijtihad bukan nak buat wuduk, saya nak minum. Betul ala ijtihad dah kata hak ni bersih, saya buat wuduk ni. Jadi wuduk itu apa? Datang sebagai tabaan, mengikut. Yuqtafaru fi syai' tabaan ma la yuqtafaru fihi maqsuda. Agak jalan-jalan. Okey. Okey. Walau an yatatahhar bi kulli min al-ma'i wa ma'il wardi marratan wa yuqtafaru at-taraddud fi an-niyyah lid-darurah. Begitu juga bila kita syak antara air bersih dengan air mawar, tak disebut dalam kitab Bishar Karim kita boleh berwuduk. Sekali guna air ini
sekali guna air dalam bekas ini. Wuduk sempurna sekali guna air ni, wuduk sempurna sekali guna air ni. Gitu. Jadi salah satu daripada wuduk kita confirm sah. Sebab apa? Kalau ini air mawar, wuduk kita tidak sah dengan air ni, tapi wuduk kita sah dengan air ni sebab ini air bersih. Tapi kalau ini air mawar, wuduk kita tidak sah dengan air ni, tapi sah dengan air ni sebab ini air bersih. Sebab fardun masalah, salah satu confirm bersih, salah satu confirm air mawar. Bersih juga tapi tak boleh membersihkan. Tak boleh mengangkat hadas kecil, hadas besar. Okey. Lepas tu niat, Ustaz. Niat. Apa niat? Ketika mana kita niat, niat kita tu tidak jazam 100%. Apa yang tidak jazam? Tidak jazam 100% apa? Sahaja aku berwuduk untuk mengangkat hadas. Bila saya berwuduk dengan air ni, niat saya berwuduk untuk mengangkat hadas tu adakah 100% jazam? Putus? Tidak. Sebab apa? Sebab dalam hati saya kemungkinan ini air mawar. Bila air mawar tidak boleh mengangkat hadas, maka niat saya untuk mengangkat hadas tu masih belum putus 100%. Sebab ada kemungkinan air ni bukan air yang boleh mengangkat hadas. Begitu juga ini. Kemungkinan ini pula air mawar. Syekh sebut niat tidak jazam dalam bab ni dimaaf lid darurah. Lid darurah. Selesai. Selesai situ. Okey. Syarat yang kedua untuk kita katakan harus berijtihad ialah Allah. Saniha an yakuna lil alamati fihi majal. Fala yajuzu lijtihadu illa bi alamatin. Kataghayyuri ahad al-ina'aini wa naqsihi wa ittirabihi. Wa qurbi nahwi kalbin aw rashashin minhu li ifadati ghalabati adh-dhanni hina idhin. Bi khilafi ma idza lam yakun laha fihi majal. Okey. Kama law ikhtulitat mahramuhu bi niswatin. Yang kedua, syarat untuk harusnya kita berijtihad, untuk keharusan berijtihad, keharusan berijtihad sini makna yang lebih umum makna yang lebih umum. Syarat-syarat yang saya sebut ni ada 6 ni, yang kita dah masuk pada syarat yang kedua. Itu syarat keharusan ijtihad disebut dalam Basyar Karim wali jawazi ijtihad syurut. Pada keharusan ijtihad itu ada syarat-syarat. Harus ini maksud dia apa? Maksud dia ada kala wajib, ada kala memang harus sungguhlah. Harus ini maksud dia boleh kita buat. Wajib boleh kita buat. Harus yang kita faham harus tu boleh kita buat juga. Itu maksud dia. Bukanlah maksud dia ketika harus berijtihad, ini disyaratkan 6 syarat ni. Ketika wajib berijtihad, maka 6 syarat ni tidak disyaratkan. Tak, itu salah faham. Jadi maksud wali jawaz ijtihad, bagi keharusan ijtihad itu ada syarat itu, iaitu 6 syarat. Maksud dia harus ijtihad dengan makna ada kala wajib ijtihad, ada kala harus ijtihad. Yang kedua, ayakuna lil alamati fihi majal fala yajuzu ijtihadu illa bi alamah. Syarat kedua untuk harus yang kita berijtihad ialah mesti pada barang yang kita keliru tu, kita boleh bezakan salah satu dengan yang lain, satu bersih satu najis dengan tanda-tanda. Mana ada mesti boleh muncul tanda. Syarat yang kedua mesti boleh muncul tanda-tanda yang menyebabkan kita boleh katakan ini bersih, ini kotor. Tu. Contoh tadilah 2 bekas ni. Satu bekas ni ada kesan tapak kaki anjing keliling dia, bau dia hancing sikit, warna dia agak kuning. Ketika itu saya sebut ini najis, ini bersih. Jadi ada tanda-tanda yang menyebabkan kita boleh hukum ini najis, ini bersih. Kita buang yang najis, kita wuduk dengan yang bersih. Sebab bila ada tanda, barulah timbulnya zon dalam hati. Zon dalam hati yang menyebabkan kita hukumkan air ini sebagai bersih, air ini sebagai najis. Berbeza kalau tidak ada tanda, tidak ada ruang untuk wujudnya tanda-tanda yang menyebabkan kita boleh menghukumkan salah satu itu bersih, salah satu itu najis. Contoh disebut dalam kitab ni, kama law ikhtalatat mahrabuhum bi niswatin. Tu. Allah. Fala ijtihada. Contoh apa? Contohnya ialah mahram kita kita terkeliru.
Antara mahram kita dengan orang asing. Kita keliru antara mahram kita dengan orang asing. Contoh lagu mana nak buat. Contoh ketika saya duduk di Mesir, contohlah, tiba-tiba mak saya telefon, Solah, dekat rumah sekian alamat ni tak, ada 5 orang perempuan duduk dalam tu, orang Malaysia lah. Okey, 5 orang tu ada salah seorang daripadanya adik-beradik kamu, adik-beradik susuan ataupun adik-beradik asal kamu. Tu mak saya sebut lagu tu. Okey, ketika itu boleh tak kalau saya nak kahwin, saya pergi kat rumah tu, saya pun ijtihad. Mana tak tahu. Aku rasa ni dengan tanda-tanda tertentu aku katakan ini ialah adik aku ataupun kakak aku. Maka kakak kita ni ataupun adik kita ni khali al-jam, kita tak sebelah. Lepas tu 4 ni tak orang asing bagi kita. Bila orang asing bagi kita, kita pilih daripada 4 orang ni kita nak kahwin dengan hak manusia. Boleh tak saya ijtihad dan saya asingkan mana adik saya yang mungkin saya tak pernah jumpa dia 20 tahun 30 tahun. Lepas tu 4 orang lagi tu berdasarkan ijtihad saya katakan mereka ni orang asing bagi saya, maka saya nak kahwin dengan salah seorang daripada 4 ataupun 4 sekali. Boleh tak ketika itu saya berijtihad? Tak boleh. Hukum dia tidak boleh. Tidak. Sebab apa? Sebab tidak ada alamat yang boleh saya membezakan antara adik-beradik saya dengan orang asing. Sebab masing-masing ada muka, ada hidung, ada rambut, tu ada kaki. Maknanya perempuan tu samalah. Tak. Rupa pula boleh jadi dia tu bukan adik-beradik kita, tapi rupa sama dengan kita. Kerana tu tak mustahil. Tak. Jadi tidak ada alamat yang menyebabkan kita boleh beza. Ini adik-beradik aku, maka aku tak kahwin dengan dia. 4 orang lagi ni orang asing bagi aku, maka aku nak kahwin dengan salah seorang daripada mereka. Tak boleh. Malah kita haram berkahwin dengan 5 orang tu. Sebab apa? Bimbang kalau kita kahwin salah seorang daripada 5 orang tu, tiba-tiba kena seorang yang kita kahwin tu, itu adik kita. Maka kita kahwin dengan adik kita sendiri, pun dah haram. Maka haram daripada awal lagi dah. Saddan lidhara'i. Okey. Cuma mungkinlah kita boleh bersoal ataupun kita boleh buat satu kita kata apa? Zaman moden kita kata boleh tengok dekat hospital. Pergi cek cek darah ke lagu mana tu. Nak tahu hubung kait. Dia tu dengan mak kita, dia tu dengan kita. Manakala dia tu darah daging, bila cek merupakan anak kepada anak asal kepada mak kita, maka automatik dia tu adik kita ataupun kakak kita. Tak. Jadi ada juga cara-cara untuk kita ataupun cara-cara untuk kita kenal hak mana seadik kita, hak mana bukan adik kita. Tu. Maka kalau kita sebut lagu tu boleh ijtihad jugalah. Ijtihad dengan cara jumpa doktor. Wallahu alam. Wallahu alam. Kena mazidu bahthin, kena buat satu bahas yang lain. Kalau kuliah kita baca benda yang maktub dulu. Benda yang maktub dalam kitab. Okey. Yang tak boleh kahwin ni pun kalau niswah ajnabiyah tu mahsurat. Contoh tadilah gambaran yang saya buat tu. Ada 5 orang dalam rumah tu. Boleh dikira 1, 2, 3, 4, 5. Betul-betul tak boleh ijtihad. Tapi kalau mak saya telefon, tak. Dia kata, Solah, dekat Malaysia ni ada seorang adik-beradik kamu yang kamu tak kenal dia, tapi dia masih wujud kat Malaysia ni. Check DNA betul-betul. Check DNA. Tapi Allah alam lah, boleh dikatakan sebagai satu benda yang menyebabkan kita boleh ijtihad ataupun tidak, itu perlu kepada mazidi nazar. Okey. Kita masuk balik apa yang saya bincang tadi. Kalau jazakumullah khairah. Muhammad Syafiq Abu Bakar. Kalau kita keliru, tapi terkelirunya kita tu dengan perempuan yang terlalu ramai. Macam mak saya telefon tadi lah. Dia kata kat Malaysia ni ada seorang adik-beradik kamu yang kamu tak kenal. Ibu lahirkan dia, ibu suruh orang lain jaga. Tapi dia memang adik-beradik kamu, adik-beradik asal kamu, kandung kamu. Dia masih hidup kat Malaysia ni. Okey. Adakah ketika itu dikatakan saya haram berkahwin dengan seluruh orang Malaysia ni?
Ada berapa ratus juta ni, ada berapa juta ni. Sebab apa? Kalau saya kahwin dengan Fatimah, boleh jadi Fatimah tu adik perempuan saya. Kalau saya kahwin dengan Zainab yang duduk dekat Selangor, boleh jadi dia adik perempuan saya. Kalau saya kahwin dengan Ruqayyah yang duduk di Kelantan, boleh jadi dia adik perempuan saya. Tak? Adakah kita sebut saya haram berkahwin dengan semua orang Malaysia? Kita sebut tak lah. Kalau saya sampai tahap lagu tu, tak, kekeliruan tu terlalu besar, 1 dalam sejuta, tak, ketika itu kita dibenarkan berkahwin dengan salah seorang daripada 1 juta orang yang ada di Malaysia, contohlah. Tu. Lepas tu kalau tiba-tiba tak, lepas berkahwin apa semua dapat anak 2-3 orang dah, akhir sekali dengan bukti yang kukuh mengatakan memang isteri yang kita buat pasangan yang kita berkahwin dengan dia tu memang adik-beradik kita betul. Waktu tu secara automatik nikah terbatal, fasah. Lepas tu dia adalah dia punya tu dekat pejabat agama apa semua tu, prosedur apa semua tu, alhamdulillah kita sebut terbatal nikah anak bin ke saya. Anak bin ke saya, kita panggil watak syubhah, anak bin ke saya lagi. Dan watak tu tubuhan yang berlaku antara kita dengan perempuan tu, mengadik kita sendiri tu, waliyadzubillah, itu tidak dianggap sebagai zina, tidak dianggap sebagai zina, malah tidak dihukumkan sebagai halal atau haram. Keliru. Selesai kat situ tak? Bab ni pendek, bab jadi panjang lagu ni. Baca lah. Okey, yang ketiga. Syarat yang ketiga, dua. Yang ketiga, zuhurul alamah, terzahirnya alamat. Maknanya kita ijtihad, tak terzahirnya alamat, ini air najis. Contoh bau air kencing, warna air kencing, ini najis. Terzahirnya alamat. Dengan mana ada dua, yakin satu bersih, satu najis. Ijtihad tak terzahir. Mana se tahu alamat baru tak tahu hak mana se. Mana tidak ada tanda-tanda yang menyebabkan kita boleh hukum ini najis ataupun ini bersih. Ini najis ataupun ini bersih. Tak ada alamat. Maka ketika itu lam ya'mal bihi, kita tak boleh wuduk dengan salah satu daripada air ni. Sebab ijtihad dah, tapi tidak terzahir alamat yang menyebabkan tidak terzahir tanda-tanda yang menyebabkan kita boleh hukum ini bersih ataupun ini bersih. Maka tak boleh juga kita nak guna salah satu daripada air itu. Okey. Itu dua syarat. Syarat yang ketiga tu. Syarat yang keempat. Okey. Ta'adudul mushtabah ibtida'an wa dawaman. Okey. Benda yang kita keliru tu berbilang-bilang. Benda yang kita keliru itu berbilang-bilang. Okey. Contoh apa? Ini satu air, ini dua bekas. Jadi berbilang-bilang. Ketika itu kita ijtihad lah. Tapi kalau satu bekas nak ijtihad apa satu bekas tak boleh, mesti ada dua bekas, mesti berbilang-bilang. Ataupun ada dua bekas asal ada. Satu najis, satu lagi bersih. Kita syak hak mana senajis, hak mana sebersih, bukan najis maksud saya. Tak. Lepas tu kita pun tuang satu air. Bila tuang tak ada kosong air ni. Tak ada kosong. Tinggal satu. Tiba-tiba kita nak ijtihad dengan satu ni. Ijtihad celah apa satu je benda ni. Dia tak ada ijtihad, mesti ada dua paling tidak. Barulah kita boleh berijtihad. Okey, begitu juga kalau kum. Kum ni apa ni? Ni. Ni kita panggil kum ni. Tak. Ni apa kum ni? Apa tu? Kain pada apa ni orang panggil? Pada ikutlah pada benda ni. Tak ingat nama. Ni. Ni kum. Kumun nama dia. Tak. Jadi saya yakin sekarang ni berlaku sesuatu keadaan yang menyebabkan salah satu daripada ini najis. Boleh jadi ni ataupun boleh jadi yang ini. Tak. Ketika itu, adakah saya boleh ijtihad? Tak bau-bau
Ni bau najis ni. Basuh hak ni Tak, ni tak payah basuh. Belah kiri ni. Tak, sebab ni tak ada tanda-tanda yang mengatakan dia dah najis. Ketika itu tak boleh ijtihad juga. Sebab apa? Sebab ini walaupun pada sudut zahir dua, ini satu, tapi dihukumkan oleh ulama kita ini ialah satu sahaja. Satu tambah satu, satu. Tu dalam bab ni. Maka tak boleh kita ijtihad. Maka kena basuh bahagian ni dan juga bahagian ini juga. Tu. Sebab kita yakin salah satu najis. Mana senajis hak ni ke hak ni? Tak tahu. Maka basuh dua-dua untuk kita keluar dengan yakin. Untuk kita hukumkan kedua-duanya telah bersih disebabkan kita basuh kedua-duanya. Itu yang keberapa tu? 1, 2, 3, 4. 4. Yang kelima. Syarat yang kelima bagi keharusan ijtihad ialah al-ilmu bi najasati ahadil mushtabihaini walau bi khabari adlin. Kita yakin salah satu daripada air ini najis. Tak? Walau bi khabari adlin, walaupun seorang orang yang adil datang beritahu kita. Dalam tandas kita ada 2 bekas air. Datang seorang yang adil beritahu salah satu daripada bekas ni najis. Aku yakin. Aku tengok ada orang kencing dalam ni tadi. Tu. Maka kita ambil perkhabaran daripada seorang yang adil. Faham tak? Maka kita hukumkan salah satu daripada ini najis. Ketika itu kita boleh ijtihad. Cari hak mana senajis, hak ni ke hak ni. Tu. Al-ilmu bi najasati ahadil mushtabihaini walau bi khabari adlin. Dengan makna kalau kita tidak yakin salah satu itu najis. Kalau kita tidak yakin salah satu itu najis. Maka ketika itu selesai masalah daripada awal. Contoh, kita masuk bilik air, ada 2 bekas. Tak, tiba-tiba rasa syak. Salah satu bekas ni rasa-rasa najis. Tapi aku tak tahu hak ni ke hak ni. Rasa-rasa, bukan yakin. Tak, ketika itu kita sebut ini bersih, ini bersih. Sebab apa? Sebab asal bagi air ialah bersih. Dan kebersihan air itu, sucinya air itu tidak boleh terangkat kecuali dengan yakin najis. Yakin kepada penyebab yang menyebabkan salah satu itu menjadi najis. Jadi kalau kita sekadar syak, tiba-tiba mari syak, hak ni ke hak ni tak tahu. Najis. Apa punca najis? Tak tahu punca najis. Tiba-tiba datang syak lagu tu. Hak ni bersih, boleh buat wuduk. Hak ni pun boleh, hak ni pun boleh. Jadi mesti yakin salah satu mesti najis. Walaupun dengan khabar orang adil kita terima perkhabaran dia tu. Ataupun memang kita tengok anak kita kencing tadi dalam bilik air, kencing dalam bekas. Tak. Habis lepas kita kena bebeng dengan bini apa semua, kita pun tak ingat lah hak mana tahu anak aku kencing hak ni ke hak ni tahu. Dua-dua tu bukan 2 kulah. Satu kulah. Masuk najis tu jadi najis. Kita cek-cek, rasa dah hak ni busuk semacam ni. Ya, kita buang ni, kita wuduk dengan hak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan air kencing ni. Saya minum air masak. Okey. Tu syarat yang keberapa? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Jadi 7 syarat. 7 syarat. Tambah daripada apa yang ada dalam Musyarrul Karim. Jadi syarat yang keberapa? 5, 6. Syarat yang ke-6 dan yang ke-7. Yang ke-6, syarat keharusan ijtihad hendaklah apa? Al-hasru. Al-hasru apa makna al-hasru? Makna kita syak tu pada bilangan yang mudah dikira. Kita sekali tengok tu kita boleh kira. Contoh ada 15 bekas. Tengok-tengok bilang mudahlah, makna kita nak bilang jumlah yang ada depan kita tu 15, 20, 30. Jadi daripada 30 bekas tu tak, 2 bekas ada najis, yakin najis. Baki-baki bekas lain tidak ada najis. Dan kita ijtihad untuk kita gunakan bekas yang tidak ada najis untuk kita wuduk dan kita buang air bekas-bekas yang ada najis. Tapi kalau terlampau banyak, tak. Contoh satu bekas ni
contoh apa? Contoh dalam depan kita tu ada dalam 5,000 bekas. Ada 2,000 bekas. Banyak sangatlah maknanya. Banyak sangat bekas depan kita. Yang kita yakin salah satu masuk najis. Salah satu masuk najis. Baki 1999 tu bersih lah. Tak. Ketika itu adakah kita nak ijtihad? Pergi sesa baru puas nak baru sampai 2,000 bekas. Nak cek sampai 2,000 bekas. Tak. Ketika itu kita sebut apa? Bal ya'khudhu minha ila an yabqa wahidun. Ketika itu kita boleh berwuduk guna bekas A, bekas B, bekas C, bekas D, bekas sampailah ke bekas 1999. Sampailah ke bekas 1999. Bila tinggal satu bekas berbaki, mana yang 1990 bekas, 1999 bekas tu kita dah buat berwuduk dah. Tinggal satu je bekas baki. Ketika itu jangan berwuduk dengan bekas ni. Sebab apa? Kemungkinan besar inilah apa tu? Air yang ada dah najis. Itu cara dia. Jadi tak boleh ijtihad lah. Kita boleh terus berwuduk daripada bekas-bekas yang ada. Cuma tinggal satu bekas sahaja, kita tak boleh berwuduk dengannya. Okey. Itu kalau kekeliruan itu pada jumlah yang sangat besar. Tapi kalau kekeliruan itu berlaku pada jumlah yang kecil, yang kita mudah nak kira, tak sekali pandang kita boleh dah kira jumlah yang ada depan mata kita tu, ketika itu kita boleh ijtihad. Syarat yang terakhir, syarat yang ketujuh, ihtisa'ul waqti li ijtihadi wat taharati was salati fil waqti. Falau dhaqal waqtu an dhalik tayammama inda Ibn Hajar wa a'ada. Syarat yang ketujuh ialah waktu masih luas untuk kita ijtihad, untuk kita bersuci, berwuduk, untuk kita sembahyang dalam waktu. Contoh kita keliru lah, hak mana sebersih, hak mana senajis. Tak, dua air ni. Okey, waktu masih luas. Mana waktu zuhur tu baru masuk contoh. Jadi sempatlah untuk kita ijtihad, ambil masa dalam 10 minit, 15 minit. Lepas tu kita berwuduk pula 2 minit. Tak. Lepas tu kita sembahyang pula 5-6 minit. Tak. Sempat untuk kita buat semua tu, daripada taharah bersucinya, daripada sembahyangnya, daripada ijtihadnya, semua sekali dalam waktu zuhur. Tapi kalau waktu dah sempit dah, kita syak tu, berlaku keraguan tu pada akhir-akhir waktu, yang mana kalau kita ijtihad menyebabkan sembahyang kita di luar waktu, ketika itu tak payah ijtihad. Lepas tu nak buat lagu mana? Imam Ibn Hajar sebut, kamu tak payah berwuduk dengan air dua-dua tu, kamu pergi air debu, bertayamum. Lepas tu apa? Wa'a'ada, dan ulang balik sembahyang itu nanti dengan air. Selesai kat situ. Jadi itu 7 syarat untuk kita katakan harus bagi seseorang ijtihad. Harus dengan makna wajib berijtihad pada beberapa keadaan, kalau cukup syarat lah. Ataupun dengan makna harus sungguh, dan kita diberi pilihan untuk berijtihad ataupun tak nak untuk berijtihad. Boleh tengok dalam Bushrul Karim dan juga Manhajul Qawim. Mungkin siapa-siapa yang nak lebih apa tu perbahasan yang lebih jelas. Sikit lagi, nak habis dah. Wa idza akhbarahu bi tanajjusihi thiqatun wa bayyana sababa wa kana faqihan muwafiqan ay i'tamadahu. Baca dulu dalam bahasa Melayu. Jika seseorang memberitahu tentang kenajisan air, sedangkan dia adalah seorang yang boleh dipercayai dan dapat menerangkan sebab-sebabnya, atau dia seorang faqih yang diterima pandangannya, maka wajib untuk berpegang dengannya. Tak habis lagi. Walau a'ma. Tadi tak habis lagi. Walau a'ma. Jadi ijtihad ni ada kala wajib, ada kala harus, dengan 7 syarat yang telah kita bincangkan. Okey. Adakah ijtihad ni khusus hanya kepada orang yang boleh melihat? Tidak. Kita sebut walaupun dia tu buta, ada kala wajib juga dia berijtihad, ada kala harus bagi dia berijtihad. Tu. Sebab apa? Sebab nak sampai kepada air ini bersih ataupun air ini bersih bukan semata-mata dengan tengok, bukan semata-mata guna mata. Tak boleh juga kita guna telinga. Ada orang yang buta boleh dengar.
tak bunyi air ni yang terpercik, bunyi air ni, apa tu, bunyi getaran air daripada ni, maka boleh jadi ini yang masuk air kencing. Yang satu lagi tidak masuk air kencing, maka dia hukumkan ini sebagai najis, ini tidak najis. Ataupun kurang air, dia boleh rasa dengan tangan dia hak mana sekurang air, hak mana kurang air tu, itulah najis. Ataupun bergeraknya inak, ni bekas dia bergerak, dia rasa dia pegang ni bergerak ni, ni mungkin apa tu, anak aku bawa main kat sini tadi, dia kencing dalam ni, ataupun anjing bawa lalu kat sini, masuk najis dalam ni, tak? Maka dia guna yang ini. Tu. Ataupun bekas dia tu, penutup dia tu bergerak, bergetar, dia boleh pegang. Ni bergerak ni, ni najis, ni tidak najis. Jadi ada juga cara-cara lain bagi orang yang buta, tak sekalipun dia tak boleh tengok, dia boleh tahu tanda-tanda bagi satu air tu bersih ataupun tidak dengan cara lain lah. Bolok sikit benda ni. Okey, fa illam yazhar lahu syai'un. Kalau orang yang buta ijtihad, lepas tu tidak terzahir apa-apa bagi dia, maknanya ijtihad akhir sekali dia tak boleh nak hukumkan juga ni bersih ke ni bersih. Tidak ada tanda-tanda yang menyebabkan dia boleh hukumkan ini bersih ataupun ini bersih, A ataupun B yang bersih. Maka ketika itu dia kena bertaklid dengan orang lain. Kena bertaklid dengan orang lain. Okey. Kalau dia tak jumpa orang yang dia nak ikut, nak taklid dengan siapa? Orang tak ada orang kat sini. Tak. Ataupun ada orang yang dia nak taklid, tapi orang yang dia nak taklid tu berbeza pendapat. Zaid dengan Abu. Zaid dengan Abu ni berbeza pendapat. Aku nak bertaklid dengan salah seorang. Waktu tu tak, ketika itu dia tak payah bertaklid lah. Sama ada dia tidak jumpa orang yang nak bertaklid ataupun orang yang dia nak bertaklid tu berbeza pendapat, sama-sama dia orang. Tak, ketika itu orang yang buta tu terus bertayamum. Bertayamum. Selesai. Jadi wajib ijtihad ataupun harus ijtihad. Kita sebutkan pada orang yang melihat ataupun orang itu tidak boleh melihat. Selesai kat situ. Kemudian kita baca wa idza akhbarahu bi tanajjusihi thiqatun wa bayyana sababa wa kana faqihan muwafiqa ya'tamadahu. Yang terakhir ni. Sekejap kita baca sikit yang atas tu. Okey. Kita baca sikit. Wa yajibu alaihi i'adatul ijtihad li kulli tuhurin walau mujaddada wa in lam yakfihi li wujubil isti'mal naqis. Okey. Saya ijtihad nak sembahyang zuhur. Ijtihad mengatakan ini bersih. Maka saya berwuduk dengan air ini saya tidak buat berwuduk. Kalau saya nak sembahyang asar pula, adakah saya terus boleh ambil air ini buat berwuduk? Sebab pada ijtihad pertama saya katakan ini bersih. Maka pada sembahyang asar terus saya ambil ini saya buat wuduk. Kata Syekh tak boleh. Kamu kena ijtihad lain. Ijtihad yang baru. Okey. Saya ijtihad yang baru. Saya ijtihad tengok betul. Yang saya hukumkan sebagai najis ini kekal pada ijtihad yang kedua saya menghukumkan ini juga najis. Ijtihad pertama saya kata ini najis. Ijtihad kedua saya menghukumkan ini juga najis. Ketika itu selesai. Wuduklah dengan air ini. Pada wuduk pertama pada sembahyang zuhur kamu berwuduk dengan air ni. Pada asar, sembahyang asar kamu berwuduk juga dengan air ni. Okey. Muskilah berlaku kat mana? Masalah berlaku kalau ijtihad kedua saya tu, ijtihad pertama mengatakan ini yang najis, ini yang bersih. Ijtihad pertama mengatakan ini yang najis, ini yang bersih. Ketika saya nak sembahyang asar, ijtihad kali kedua, terbalik. Ini ini bersih, ini najis. Ini bersih, ini najis. Mula-mula ini najis, ini bersih. Ijtihad kedua, ini bersih, ini najis. Terbalik. Okey, ketika itu apa yang perlu saya buat? Apa yang perlu saya buat? Okey. Wa illa atlafahuma aw ahadahuma. Kalau berubah ijtihad saya, ijtihad yang kedua,
saya disuruh untuk memusnahkan dua-dua air ni, ataupun memusnahkan salah satu air. Memusnahkan dua-dua ni, saya tuang dua-dua air ni, buang dua-dua air ni, ataupun buang salah satu air. Kemudian saya bertayamum dan saya sembahyang, dan tak perlu saya ulang balik sembahyang itu. Wala ya'mal bisani. Okey. Jangan saya ikut ijtihad yang kedua. Ijtihad pertama mengatakan ini najis, ini bersih. Ijtihad kedua mengatakan ini bersih, ini najis. Syekh sebut kalau asar tu nak buat lagu mana, kamu buang dua-dua air ni, ataupun buang salah satu air, lepas tu kamu tayamum, lepas tu kamu sembahyang dan tak perlu ulang. Dan kamu jangan kamu ikut ijtihad yang kedua tu, dengan makna ijtihad pertama kamu kata ini najis, ini bersih. Ijtihad kedua mengatakan ini bersih, ini najis. Maka ijtihad kedua kamu katakan ini bersih, maka kamu wuduk dengan air ni. Jangan. Sebab apa? Sebab dia menyebabkan mudarat. Satu benda yang bahaya. Pertama ialah li'alla yazam naqdul ijtihad bil ijtihad min ghasalahu ma asabahu min al-awwal. Akan menyebabkan ijtihad terbatal dengan ijtihad. Akan menyebabkan ijtihad terbatal dengan ijtihad, sedangkan dalam qawaid fiqhiyah mengatakan ijtihad tidak boleh terbatal dengan ijtihad yang lain. Ijtihad tak boleh terbatal dengan ijtihad yang lain. Okey. Kalau saya beramal juga dengan ijtihad kedua, menyebabkan kaedah tadi terbatal. Mana ijtihad akan terbatal dengan ijtihad, sedangkan itu tak boleh, tidak berlaku. Ijtihad tak boleh terbatal dengan ijtihad. Okay, bila ijtihad akan terbatal dengan ijtihad? Kalau saya basuh apa yang telah saya gunakan pada ijtihad yang pertama. Tu. Ni dua bekas ni. Tak. Kita terang, tak ada masalah. Pada mula-mula ijtihad, saya nama Muhammad tadi, saya katakan ini sebagai najis. Ini sebagai najis. Maka saya ini sebagai najis. Ini sebagai bersih. Betul tak? Ini sebagai najis, ini sebagai bersih. Okey. Saya wuduk dengan air ni. Air dalam ni lah. Wuduk. Bila masuk ijtihad yang kedua, terbalik. Ini yang bersih, ini yang najis. Okey. Automatik kepala kita akan faham apa? Kamu tadi, ketika mana kamu sembahyang zuhur, kamu wuduk dengan air najis. Faham tak? Saya nak terang lagu mana ni? Aw yusalli bi yaqin najasa illa yaghsilhu. Tak bincang. Pening. لئلا يلزم نقل الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه من الأول أو يصلي بيقين النجاسة إن لم يغسله ولكن يعتمد إما رملي أن له حينئذ أن يعمل بالثاني إن غسل ما أصابه من الأول وكذا لو كان مشتبها مستعملا وطهورا لعدم المحذور. Terang masalah ni. Susah nak terang. Kalau nak lebih jelas muka surat 85 tu. Dia kalau kita guna juga, kita berpegang juga dengan ijtihad kedua tu, sama ada menyebabkan ijtihad terbatal dengan ijtihad, dan sedangkan ijtihad terbatal dengan ijtihad tu tak boleh berlaku, rosak kaedah, ataupun menyebabkan kita akan wuduk dengan satu air yang kita yakin najis. Dan dua-dua perkara ini ialah perkara yang mahzur. Bila mahzur, maka terpaksalah kita buang dua-dua air tu, dan kita tayamum, supaya tidak menyebabkan kita buat salah satu daripada dua perkara yang mahzur tadi. Okey, selesai. Tambih. Saya baca lah tambih-tambih apa ni. Banyak dah dia baca ni. Habis. Allah. Lau akhbarau bitanajjusihi thiqatun wa bayana sababa aw kana faqiha muwafiqa i'tabadahu. Ini masalah kalau buka dua kitab. Dia nak terang benda semua dalam kitab. Air sekali panjang. Kalau saya buka satu kitab je, Manhajul Qawi mudah. Setengah jam habis. Benda perbahasan ringkas. Selai. Dan bersyarah panjang. Tak ada masalah.
Wa idza akhbarahu bi tanajjusihi thiqatun wa bayyana as-sababa wa kana faqihan muwafiqan i'tamadahu. Okey. Ini masalah lain. Kalaulah ada seseorang tu beritahu kita air ni najis. Tak. Ataupun air ni air mustakmal. Tak. Adakah kita wajib terima apa yang dia sebut tu? Mana kita nak wuduk dengan air ni? Nak air dalam bekas ni. Mari kawan seorang tu dia kata apa? Air yang kamu nak wuduk tu najis. Mana boleh wuduk dengan air najis? Ataupun dia kata air yang kamu nak berwuduk itu air itu mustakmal. Air mustakmal mana boleh mengangkat hadas. Ada syarah kita. Tak. Adakah wajib kita terima apa yang disebut tu? Okey. Kita kena terima secara wajib. Mana wajib kita terima apa yang dicakap tu. Dengan makna kita tak boleh berwuduk dengan air tu. Sebab air tu mustakmal, air tu najis. Dengan beberapa syarat. Pertama, thiqatun, yang beritahu kita tu orang yang thiqah. Yang beritahu kita tu, ahli yang beritahu kita tu. Ahli beritahu kita bekas ni najis tak, air dalam ni bekas ni najis. Air tu mustakmal. Ahli itu seorang yang thiqah, dipercayai. Sama ada thiqah itu seorang yang ada riwayah ataupun adil syahadah. Ada syahadah dia lebih berat syarat dia. Di riwayah ni termasuklah kalau yang beritahu kita tu perempuan, Zainab beritahu kita air tu najis. Ataupun hamba beritahu kita air tu najis, sama ada hamba perempuan ataupun lelaki beritahu kita air tu najis. Tak. Yang penting dia siqah, sama ada siqah, ada riwayah ataupun adil syahadah. Syarat pertama untuk kita wajib terima apa yang dia sebut kepada kita. Yang kedua, wa bayyana sababa. Dia terang sebab. Sebab air ni najis. Masuk najis ada ustaz. Ada anak ustaz kencing situ. Contohlah. Ataupun air ni mustakmal ustaz. Sebab apa? Air ni anak ustaz berwuduk, dia kumpul balik dalam ni. Itu mustakmal. Wuduk tu wuduk untuk mengangkat hadas. Jadi dia terang sebab. Sebab apa air tu mustakmal? Sebab apa air tu najis? Dia terang. Ahli tu terang kat kita. Tu. Dia terang kat kita. Ataupun dia tak terang. Dia tak terang kat kita. Dia sama ada dia terang ataupun dia tak terang. Tapi tak terang mesti dengan syarat. Dia kata kat kita, ahli beritahu kita dalam air, dalam bekas ni najis ataupun mustakmal. Tak. Ahli tu budak, sekalipun dia tidak terang sebab apa jadi najis air tu, sebab apa jadi mustakmal air tu, dia tak terang. Tapi kita wajib terima apa yang dia sebut tu. Tak. Kalau ahli tu seorang yang faqih, seorang yang mahir dalam ilmu fiqh. Mahir dalam ilmu fiqh ni maksud dia mahir dalam bab air ni lah. Walaupun bab lain dia tak reti, bab air ni dia reti. Dia tahulah air ni kalau masuk najis, lagu hukum ni lagu mana, kalau tak masuk najis hukum ni lagu mana, dia tahu. Dalam masa yang sama, dia tu dengan kita mazhab sama, mazhab Syafi'i. Jadi i'tiqad dia pada najisnya air, tidak najisnya air, tak sama dengan i'tiqad kita. Tak. Jadi dia sebut air tu najis dan dia tu faqih. Orang yang pakar dalam bab air, orang yang reti dalam bab air ni. Waktu tu wajib juga kita terima dia walaupun dia tak terang sebab apa air tu menjadi najis ataupun mustakmal. Okey. Ataupun dia tak faqih. Ataupun dia tu bukan satu mazhab dengan kita. Tak. Tapi dia tahu mazhab kita. Dia mazhab Maliki kawan tu, Ali tu. Ali mazhab Maliki, kita mazhab Syafi'i. Tapi kita kenal Ali ni, walaupun dia berpegang dengan mazhab Maliki, dia beramal dengan mazhab Maliki, tapi dia reti bab air dalam mazhab Syafi'i. Ketika itu kalau dia beritahu kita, tak, walaupun dia tidak terang sebab, tak, sedangkan dia tu reti dalam bab air, walaupun dia mazhab lain, kita kena terima juga, wajib terima dia. Okey. Tu. Jadi kita sebut bila seseorang tu beritahu kita tentang kenajisan air ataupun air itu mustakmal, kita wajib terima apa yang dia sebut tu, dengan mana kita tak boleh berwuduk dengan air tu sebab air itu mustakmal dan juga najis. Kalau cukup beberapa syarat, pertama mesti orang yang beritahu tu siqah atau memberi
menerangkan sebab. Siqah dan juga menerangkan sebab. Siqah dan juga menerangkan sebab. Ataupun tidak menerangkan sebab. Tak. Tapi dia tu faqih. Dia faham bab air. Sama ada dia satu mazhab dengan kita ataupun dia mazhab lain, yang penting dia faham mazhab Syafi'i. Waktu tu wajib kita terima apa yang dia sebut. Berbeza kalau dia tu tak, Ali tu sebut air ni najis ustaz. Dan Ali tu orang bodoh, orang jahil. Tak, orang bukan orang faqih lah. Bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i. Mana jenis tak faqih belaka. Mazhab Syafi'i tak erti, mazhab Maliki tak erti. Mazhab semua mazhab tak erti. Jadi orang biasa, orang awam. Tak, orang bodoh. Orang yang bodoh, orang yang jahil lah. Ami. Ami ni bukanlah maksud dia satu apa tu kehinaan, tak. Sebab kita pun ami. Cuma dalam bidang-bidang yang lain contohnya. Tapi dalam usul fiqh memang semua ami lah. Yang mujtahid ialah orang yang boleh ijtihad secara mutlak. Jadi Ali beritahu kita air ni najis, air ni mustakmal. Tapi dia tu orang yang jahil. Mana orang jahil, dia tak reti bab air. Dia tak reti bab air. Walaupun dia pakar dalam bab-bab lain. Bab hudud dia reti, bab nikah kahwin dia reti, bab air tak reti. Tu kita panggil ami. Ataupun dia mazhab lain. Dia mazhab lain dan dia tak reti dalam mazhab kita. Dia sebut air tu najis. Waktu tu kita tak perlu terima, tak wajib terima. Sebab apa? Sebab dia sebut itu berdasarkan mazhab dia. Mazhab kita lain. Tak. Dan kita tahu dia tu tak reti dalam mazhab kita. Okey. Dan tadi kita sebut mesti yang beritahu tu siqah, wala kita wajib terima. Berbeza kalau yang beritahu kita tu tidak siqah. Contoh budak tu yang beritahu kita tu budak kecil. Ataupun orang gila, ataupun orang yang fasik, ataupun orang kafir. Tak. 4 golongan ni bagi tahu kita air ni air najis, air ni air mustakmal, kita tak wajib terima. Kecuali lah kalau 3 daripada 4 ni, tak, selain daripada orang gila, mencapai adat bilangan yang terlalu ramai. Tu contoh budak kecil. Bukan contohlah. Kita sebut budak kecil, orang yang fasik, orang yang kafir, selain orang gila. 3 orang ni kita sebut, kita tak terima. Kalau mereka sebut air ni najis ataupun tidak najis, kita tolak je. Tak perlu terima. Tapi kalau mereka terlalu ramai, dah sampai adat tawatur, tak, adat tawatur ni berbeza ikut orang lah. Kalau Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali beritahu, 3 orang tawatur dah. Ala kulli hal, orang kafir tu dalam 100 orang, 300 orang, ramai lah. Ramai yang menyebabkan kita rasa puak ni tak menipu ni. Puak-puak ni tak menipu aku ni. Tak. Ketika itu, walaupun yang beritahu kita tu kafir, ataupun budak kecil, ataupun fasik, selagi mana tidak gila, maka kita terima juga apa yang mereka sebut itu, wujuban, wajib kita terima. Ataupun yang mari tu seorang je, seorang orang fasik, seorang budak kecil, ataupun seorang orang kafir. Cuma dia cerita tentang apa yang sedang berlaku, apa yang dia buat. Dia kata apa? Ustaz, saya kencing ini, air ni, ini bekas ini saya kencing. Jadi dia cerita tentang apa yang dia lakukan. Ketika itu walaupun dia seorang, kita terima apa yang dia sebut. Dan kita katakan inilah najis dan kita kena guna air lain untuk buat berwudu. Wajib kita terima. Bila dia ceritakan tentang perbuatan yang dia buat tadi. Dia kencing dalam air tu dan sebagainya. Sampai di situ saja untuk kali ini. Minta maaf, salah. Itu kurang apa tu? Orang panggil apa? Syarahan tak berapa jelas. Sebab saya tak berapa nasihat, batuk tak hilang-hilang lagi. InsyaAllah nanti kita sambung lagi perbahasan faslun wa yahrumu isti'malu awani dhahab wal fiddah. Satu fasal yang baru membicarakan tentang hukum menggunakan bekas-bekas emas dan juga perak tanpa ada darurah. Sama ada lelaki ataupun perempuan nak minum air guna cawan emas, cawan perak haram. Sudu nak buat makan, kursi nak buat duduk, tak haram kita guna bekas-bekas itu daripada emas dan perak, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan kita akan terang secara agak terperinci pada pembahasan akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.